Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, seperti biasa, tak disangka-sangka puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan lagi nyawa buat kita sehingga hari ini, yang mana tidak ada satu jaminan pun yang boleh diberikan oleh sesiapa pun melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kita dapat teruskan pernafasan kita sehingga ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah kita ucapkan setiap kali kita bangun daripada pagi, bangun tidur pada waktu pagi, kalimah pertama yang keluar daripada bibir kita adalah kalimah pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Ini perkataan kalimah pertama yang keluar menunjukkan kita ni termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur, insya-Allah. Selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perjuangan baginda hari ini Islam sampai ke Nusantara dan kita dapat mengecapi nikmat iman dan juga nikmat Islam tersebut. Setinggi-tinggi perhargaan kepada Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP, khusus kepada Yang di-Pertua Persatuan Ustaz Haji Zamri Asrun yang mengelola program ini dan turut membantu Encik Wan Edi Yuzlan daripada belakang tabir untuk membantu memudahkan lagi majlis ilmu kita pada hari ini. Dan juga kepada seluruh tim PKIL KWSP, tidak lupa juga kepada para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari bersama dengan kita di ruangan komen. Alhamdulillah ramai di 3 minit antara awal ini. Alhamdulillah sudah ramai dan kita harapkan anda boleh kongsikan siaran langsung kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Jom kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harapkan majlis ilmu kita pada tengah hari ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Sedikit kita lihat di ruangan komen, kita ada bersama dengan Izan Izami, kita ada Zaino, kita ada Badriah Muhammad Kasirun, Nur Fazliyatun, Zaar, kita ada Mas Riza Razali, terima kasih. Kita ada Ja'alang, Assalamualaikum Ustaz, Dijaaz dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Izan Izami pun turut memberikan salam jua. Kita ada Sabaria Hashim, Zawiyah Uthman, Ida Ahida pun turut memberikan salam kepada kita. Assalamualaikum Ustaz Azmarul Husnika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih saya ucapkan kepada Sabaria Hashim. Kita ada Ana Daule pun turut memberikan salam. Assalamualaikum DJ As.
Ni apa ni? Ustaz Rohaili Abdul Hamid. Okay, URA singkatannya. Dan sahabat-sahabat soleh solehah pencinta majlis ilmu, terima kasih saya ucapkan. Syarifah Zaharah, Assalamualaikum Ustaz. DJ As, sahabat semua semoga mendapat keberkatan dari Allah, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang turut menemani di ruangan komen. Moga-moga kita semua mendapat fadilat kelebihan menuntut ilmu. Pada tengah hari ini kita bersama dengan tidak lain tak bukan, setiap hari Rabu pasti akan bersama dengan beliau, iaitu Ustaz Dr. Rohaili Abdul Hamid, pengajian berkitab Fiqh Salat. Hari ini Rabu 30 Jun 2021 bersamaan dengan 19 Zulqaidah 1442 Hijriyah. Saya sempat meninjau di tingkap office ataupun di mini studio ni. Kita lihat di Jalan Kuching, wow, kereta, kenderaan memang agak banyak berbanding dengan hari-hari sebelumnya. Apa yang sudah berlaku sebenarnya. Kita harapkan moga-moga kes COVID-19 semalam meningkat kepada 6,000, malah lebih lagi. Kita harapkan dapat berterusan kurang. Tolonglah, saya nak balik kampung. Bukan saya saja, tapi ramai yang mengutarakan kalimat tersebut. Tolonglah, saya nak balik kampung. Dah lama dah terperap dekat di tempat masing-masing. Apapun, saya kira jom kita bersama dengan tetamu kita, ahli panel kita, Ustaz Dr. Rohaili yang sudah pun bersedia di belakang tabir. Sebelum tu, kalau anda boleh lihat di tiker yang bergerak di bawah skrin ini, ada tagline yang terbaru, hashtag kita yang terbaru, iaitu Grab Pahala Road to Jannah. Ini yang boleh kita gunakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, syanilah sihat orang tua. Tapi nampak awet muda lah. Dia nampak awet, okay, jadi muda. Oh. Okey Ustaz, sekarang bersiaran langsung dari mana? Dah tua dah. Ya. Hari ini saya berlangsung dari kondominium Langat Jaya. Wah, kondominium di Batu Sembilan Ceras. Jadi orang-orang ceras kita tu boleh dapat siaran lebih jelas rasanya. InsyaAllah. Okey, apa pun kita harapkan majlis ilmu kita pada tengah hari ini berjalan dengan lancar, sebab kita nak belajar, nak ambil lagi pengetahuan, ilmu lagi, supaya ibadah kita dalam solat ini bertambah lebih baik lagi. InsyaAllah. Saya serahkan kepada Ustaz Dr. Rohaili, dipersilakan. Terima kasih yang berusaha, yang memula DJ As, Ustaz Azmarul kita, yang sentiasa menceriakan dan memulakan ruang-ruang pertemuan maya kita ni jadi lebih menarik, dan saya rasa itulah keperluan seorang DJ dan memang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Jadi kita dah mula dengan Fatihah dan selawat dan salam, juga ucapan-ucapan, aluan, makluman yang saya rasa itu sangat penting untuk memastikan kita berkesinambungan dalam memperolehi informasi yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, baik untuk kita kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang bersama pada ruang ini juga saya mengucap jawab salam tuan-tuan yang diutarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga dengan saling mengucapkan salam ini dia jadi satu identiti orang masuk syurga. Rasul kata afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Lagi satu apa dia? Wasalul lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah, buat 4 benda ni kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Pertama sekali ucap salam. Subhanallah. Ucap salam ni nampak macam mudah, tapi kalau hati bengkak, dia takkan terucap. Dia tunduk langsung. Dia belah hilang gitu je. Patutnya nak balik office. Assalamualaikum, saya balik dulu ke? Macam tu. Itu gaya ahli syurga. Gaya ahli syurga. Jadi kita kena melakukan, walaupun perangai itu tak macam sangat lah, tapi ada satu identiti yang nak mencalonkan kita jadi ahli syurga. Sebarkan salam. Jangan pandang kecil, sebab ni cerita agama. Cerita agama. Dan biar jadi watak kita. Dia ni menyampah tu, datang mesti memekak salam dia. Balik memekak. Balik je lah. No, tak apa. Orang kata itu sebab tu saya selalu menyebut tentang apa yang kita buat kena ada dasarnya. Ada asas rujukannya supaya kita dapat bertahan dalam suasana apa. Orang menyampah, kau suka, aku pergi salam, kau marah. Tak apa, itu hak kau untuk marah. Tapi aku buat benda betul kan. Itu je. Wa ta'imut ta'am, beri jamu orang makan.
Subhanallah. Dalam realiti hari ini, ya, ini dah makin banyak viral, ya, bendera putih dan sebagainya. Ialah satu pada saya satu perkembangan yang baik kalau betul-betul kita dah tak mampu. Tapi janganlah tulis dalam dia kita nak tulis nak durian. Ini demand. Gantung dia, pasang dia putih tinggi tapi tulis kata nak durian. Ya. Jadi ini semua lawak-lawak tambahan yang kadang-kadang menambah corak je lah. Kadang-kadang benda serius jadi tak serius, tak apalah. Yang penting kita terus bersama mengusahakan sesuatu yang baik. Ya, saya kena tutup tingkap sekejap lah. Ruang atas ni, kalau 4 tingkap, suara motor dia jalan tu dia kuat. Okey. Sambil-sambil kita menunggu Dr. Riley buat persiapan yang lebih rapi lagi. Okey. Ya. Elan sekejap. Okey, saya pernah sekali buat kuliah macam ni di ruang ni. Ya, saya tak perasan tingkap tu buka dan dia pasang kebetulan ada jemaah di surau. Dia pasang tu. Allah, dia kata, "Ustaz, sound effect kuatnya." Ustaz kat tepi jalan ke? Tak apalah. Jadi itu, jadi begitulah. Apa-apa yang kita lakukan, kita ada rujukan, insya-Allah kita boleh bertahan. Wa at'imut ta'am, berilah jamulah orang makan. Ya, walaupun dengan sebungkus goreng pisang untuk kita bawa pada kawan. Itu semua watak-watak ahli syurga tu. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Orang gaduh dengan kita, kita dulu datang. Subhanallah. Minta maaf. Ya. Kemudian Rasulullah kata bangun malam ketika orang tidur. Itu cubalah. Ya, sekurang-kurangnya kalau kita boleh bangun sebelum subuh, tunaikan 2 rakaat taubat atas realiti kita ni banyak dosa, ya, dan kemudian masuk waktu subuh itu pun dah sangat indah kalau kita dapat pertahankan. Subhanallah. Sebenarnya ucapan ribuan terima kasih kepada khususnya kepada yang di-Pertua Persatuan KWSP Tuan Haji Ustaz Muhammad Zamri Asrul dan barisan Rustia dan juga penyelenggara program pengajian ini. Seluruhnya kepada warga PKL KWSP, kerja KWSP dan kaum muslimin muslimat yang bakal bersama dalam siaran secara langsung ataupun rakaman ataupun ulang tayang yang akan dipaparkan di ruang-ruang Facebook tuan-tuan nanti. Pertamanya marilah sama-sama kita berafak setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam susah. Yalah, di JR kita tak dapat balik kampung. Saya pun dah azam nak balik kampung hari itu dah cakap dengan mak. Tak dapat juga. Tapi tak apalah. Ya, ada satu hadis Nabi cerita macam mana tentang seorang yang biasa buat satu benda dan dia terhalang kerana sakit atau musibah, maka dia tetap dapat pahala. Dapat pahala je lah, tapi tak dapat balik kampung. Jangan khayal balik kampung. Katalah kita memang tiap-tiap bulan balik kampung. Kan? Maka kerana PKP kita tak dapat balik kampung, pahala ziarah mak tu tetap berlangsung. Subhanallah, indahnya agama ni kalau dipahami. Ya, hadis tu rujuk tentang sembahyang, siapa yang biasa sembahyang jemaah tapi dia tak pergi sembahyang jemaah kerana dia sakit, tak apa, atau musibah. Sebab tu kalau faham dia ni, dia jadi mudah. Taklah berkata apa lah tutup ke masjid. Gasak tak sudah-sudah. Pada pahala sembahyang kat rumah, sembahyang berjemaah, ya. Jadi ini satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang jujur. Senang je. Hidup kita ni kalau jadi jujur, ada ilmu, dia jadi mudah. Yeah. Dan kita tak ada keperluan pun untuk menyalah, bising sana sini, komen sana sini. Dan itu semua hanya memparkan watak-watak negatif kita yang dah memang buruk, tak handsome, uduh perangai buruk, cukup lah. Yang kesian anak cucu kita ni, engkau lu cucu, bapak engkau dulu memang kali komplain. Subhanallah, anak kita baru nak jadi orang soleh payah sebab watak-watak yang kita tinggalkan sangat menyekat kemahiran mereka untuk jadi penyerang terbaik Euro. Apa cerita bola lah ni. Okay. Jadi ini cerita solat hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, saya selalu berazam untuk banyak selawat. Tapi hanya yang sempat ketika mana saya naik motor seorang-seorang. Itu waktu yang paling eksklusif. Alhamdulillah ada juga. Sebab kalau kita duduk di rumah ni kan, dia otak kita terpandang pun. Ya, tapi bila naik motor sebab saya dah biasa kan tuan-tuan. Saya kena motor dari Bululangat, berceras, sampai ke tempat kerja atau mana-mana. Saya mula je selawat, saya akan sampai tempat tu akan dengan selawat. Alhamdulillah, dapat jugalah satu penuntukan masa yang agak terisi juga dengan kebaikan. Kalau dulu nyanyi, tapi bila sudah suara yang makin teruk ni, nyanyi pun teruk bang. Buat sakit telinga, jaga gendang telinga ni pun hiburan sendirilah. Orang lain tak sanggup nak dengar. Tapi kita tukar dengan selawat. Jadi tuan-tuan pun boleh cari satu, berapa? Kita bila duduk satu benda tu, kita akan buat satu benda kan. Duduk handphone buka WhatsApp. Macam tu.
Kalau boleh duduk atas seat motor, duduk atas kereta muda dengan selawat, dia dah mula cantik. Ini perkongsian. Atas mulanya saya paksa. Dulu saya ada satu musibah yang besar. Jadi saya nak gantung apa dengan Tuhan ni. Ya. Saya pun terfikir, aku ni ustaz, aku tahu kasih Allah tu macam ni. Jadi aku selalu sebut nama kasih Allah, moga Allah rahmati aku. Alhamdulillah. Benda tu jadi dekat sikit dengan saya, selawat tu. Alhamdulillah. Jadi untung juga kadang-kadang kita ni ada musibah kan. Dalam hidup ni kena ada musibah, tuan-tuan. Baru kita ni dapat terjaga sikit. Kalau seronok je asyik makan durian hari-hari, susah. Ya. Bagi-bagi kat kawan makan durian tu. Wallahu a'lam. Allah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sambung lagi. Bercerita tentang khusyuk salat. Ini anugerah terindah dalam kehidupan kita. Kita nak sampai dengan pengajian ni, kita nak bila mana kita sembahyang tu, kita macam nak bertemu dengan kasih, senyum. Ada orang Allah masuk zuhur dah. Jangan sebut sangat bang. Nampak sangat kita tak selesa dengan Tuhan kita. Kan? Patutnya Alhamdulillah zuhur yang boleh kita jumpa. Tapi mula-mula macam poyo lah, member sebelah tengok kau. Tak sal, nak tinggal ke aku cakap macam ni? Yalah, tak biasa. Tapi ayat-ayat tu ayat-ayat yang wajar. Ayat-ayat seorang hamba dengan Tuhannya. Kan, kita wajib dan wajib berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat perbincangan lanjutan. Macam mana untuk memotivasikan diri kita untuk dapat khusyuk dalam solat. Kita telah membicarakan 3 perkara dan hari ini kita masuk pada bicara yang keempat pada muka surat 225 kitab fiqh salat. Siapa yang masih ada, siapa yang tinggal kat office tu tak dapat tengok tinggal kat surau lagi tak ada dah. Biasa tu standard tuan-tuan. Saya pun kitab ni sebab saya macam kita ni ada 3 kitab saya. Jadi selamat sikitlah. Okey, perkara yang keempat yang boleh membantu mendorongkan kita untuk khusyuk dalam solat adalah tanamkan rasa cinta, iaitu al-hubb, yang mendalam tanpa berbelah bagi kepada Allah. Saya ulang balik. Saya terpaksa ulang balik sebab ayat ni macam terlalu janggal. Tapi sebenarnya dia tak perlu janggal dan dia patutnya berakar umbi dan kekal. Bukan janggal dalam jiwa kita. Tanamkan rasa cinta kasih kita yang mendalam tanpa berbelah bagi terhadap Allah. Tuan-tuan, nak cinta Allah ni cakap boleh. Sebab cinta ni ada bukti. Kan, lagu-lagu pun terlalu banyak kalau pasal cinta, tapi cinta manusia lah. Kan? Jadi cinta ni adalah satu rasa yang menjadi raja dalam jiwa manusia sehingga dia akan mengerah untuk berbuat apa sahaja dengan rasa cinta. Itu yang keluar. Lautan api sanggup kurenangi. Cakap je lah. Bohong tu. Tapi dia tak kisah. Aku bohong tak kisah. Tapi nak gambar, nak describe rasa. Okay. Gunung berapi. Macam mana? Sanggup berdaki. Gila ke bang? Gunung berapi lari bang dah meletup tu. Ni cakap tak mana sabar. Sebab apa? Cinta. Bila cinta dia tak, artinya orang cinta dia tak peduli apa asalkan dia dapat bersama dengan apa yang dicintainya. Ini satu perasaan yang unik dan menjadi raja pada diri manusia, dan orang yang cinta Allah sanggup korban nyawa. Dan orang yang solat, dia perlu ada rasa cinta pada Allah agar dia selesa mengerjakan solatnya. Agar dia tenang, agar dia lagi bahasa yang nyaman, seronok, betah untuk duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan bohong. Kita tak ada rasa cinta sebab tu sembahyang kita terlalu cepat, nak cepat habis, rasa macam bebanan. Slogan kita masih lagi, kalau tak sembahyang kan masuk neraka pula. Itu je. No, tak boleh lah. Dalam usia-usia yang dah semakin lanjut ni, kita tak boleh sembahyang dengan rasa terpaksa. Kita kena sembahyang dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan selanjutnya, yelah Ustaz nak buat. Jadi macam mana nak cinta? Nak cinta ni dia kena kenal dengan satu benda yang dia cinta. Ini asasnya. Tu yang ada orang kata, tak kenal tak cinta. Betul? Baru kenal belum mesra. Orang yang baru kenal, dia belum mesra. Maka dia kena berlama-lama dan bermesra dengan benda itu. Dan cinta pada Allah ni adalah satu benda yang wajar. Mari kita logikkan dulu tuan-tuan.
Sebab ada orang rasa janggal, kata, wah, ni cinta Allah, benda ni tak nampak. Tak nampak sebab apa? Awak guna mata kepala je, cuma guna mata hati. Biasanya kita mencintai sesuatu ni atas pulangan yang kita dapat daripada dia. Okay? Mak ayah kita terlalu banyak korban pada kita. Allah, kalau kenang, nangis kita. Guru kita bersusah payah menjadikan kita manusia hari ini dengan peruntukan masa, maka kita kata wajar aku sayang guru. Ya. Jadi murabi-murabi kita, mursyid-mursyid kita, kita sayangi sebab kita tahu, kita menghargai mereka. Kita sebab tak cinta Allah, puncanya adalah kita tak pernah fikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat-sifat Allah, kurnia-kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Dulu saya pernah sebut, kalau ada kita ni lah, mak kita katalah seorang yang dah jadi balu ataupun janda, ayah kita dah lama meninggal dunia, dan mak kita pernah bercerita pada kita, dia kata sebenarnya semenjak ayah kau tak ada seorang pakcik ni yang biaya, yang sara hidup kamu. Kamu masuk universiti ni belajar pun dia yang tanggung. Agak-agak macam mana perasaan kita? Rasa teringin. Kita tak pernah jumpa dia. Malangnya kita tak pernah jumpa. Apa perasaan kita pada dia? Tentu rasa teringin, rasa rindu, rasa hormat, rasa sayang pada orang ni. Tuan-tuan, itu manusia. Tapi Tuhan yang menciptakan kita daripada setis air yang kalau jatuh bumi, istilahnya ayam tak batuk, itik tak sudu, tak ada kesan apa-apa. Ya, tak ada hasil apa-apa pun. Tapi Allah sangkutkan ke dinding rahim, Allah pelihara kita sampai dibalut dengan daging, tulang, tiupkan roh dan nyawa. Kita daripada hanya menyusu dan hari ini dah meningkat dewasa. Semua itu dengan belayan kasih dan kurniaan percuma dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tak boleh kita sayang dia. Pelik. Sebenarnya kita yang pelik. Bukan rasa cinta pada Allah tu pelik. Tak. Kita yang tak mencintai Allah ni pelik. Jadi kita tak pernah kisah pun. Dan sebenarnya jiwa kita rosak kalau kita biarkan kita tak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bicarakan perkara ini agar kita selesa solat. Itu je, agar kita Allah. Kan? Bila mana kita jumpa pakcik yang tak pernah kita jumpa tu, macam mana perasaan kita dengan tunduk, kita malu, Allah terima kasih pakcik. Sayunya perasaan kita, seronoknya dapat tengok dia, ya, tak henti-henti puji dia, tak henti-henti kita terima kasih. Dan itulah perasaan dan gambarannya kelakuan kita dalam solat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan yang indah-indah, yang harum mewangi, yang cantik-cantik ini, yang penuh keberkatan dan kebaikan untukmu ya Allah. Itu yang kita ucapkan dalam tahiyat. Kan sama. Sebab tu analoginya begitu. Tapi oleh kerana kita gagal memahami solat, ya, kita gagal duduk sekejap bertafakur tentang apa saja yang pernah kita dapat dari sumber yang satu, Allah Azza wa Jalla, maka kita terbiar sembahyang tanpa rasa cinta dan kita terus dan ini tak wajar. Dan biasanya orang kalau nak berjumpa dengan orang yang dicintainya, dia akan fokus. Sebab tu perlu cinta. Dan dia tak nak diganggu. Orang dating boleh bawa 10 orang anak dia. Itu yang janda nak cerita family tu. dia ramai tu. Mana? Ya, dah tak ada dating lah, family kena sara semua satu makan tu. Yang hanya atau janda anak 3 pun, kalau dia dating, dia tinggal kat adik dia, anak-anak dia. Sebab apa? Nak fokus. Jadi kita, kalau tak ada rasa cinta, kita akan bawa semua benda yang kita rasa tak kisah pun bersama dengan solat kita untuk bertemu dengan kekasih kita yang sepatutnya kita cintai, fokus untuk dia seketika. Ini yang berlaku, ya, sahabat hari solat kita, hari demi hari, subhanallah. Makin hilang serinya. Kita bawa handphone kita, subhanallah. Saya selalu pesan, kalau nak sembahyang tolonglah jangan letak handphone tu depan. Silent mode, tapi straight off. Bila ringing tu nampak nama Allah. Awak tengah dating dengan Tuhan. Ada gangguan. Sepatutnya buat macam vibrate pun jangan bang. Jangan berani vibrate. Vibrate lagi kacau. Ya, kat peha tu bergetar tu lagilah. Siapa budak? Aku dah cakap tadi. Ini aku, sabarlah. Aku tengah semayang. Engkau yang tak erti, nak semayang mana boleh letak handphone dekat peha dalam mode vibration. Tak boleh bang. Hentikanlah tabiat tu. Jadikanlah ruang solat ni eksklusif. Macam kita dating tu.
Tak ada siapa kacau. Sebab tu perlu. Ya, rasa cinta ni kena dibangunkan. Dan saya dah sebut tadi, wajar kita mencintai Allah sebab Allah segalanya. Allah yang memulakan segala kehidupan kita ni. Dan dia akan menamatkannya dengan redha atau dengan murkanya pada kita. Jadi tolonglah bantu diri sendiri untuk kesian pada diri kita. Berapa lama kita nak sembahyang dengan cara kita. Sembahyang dengan tak kisah Tuhan ni. Ya. Jadi oleh itu, untuk mendapat khusyuk dalam sembahyang Allah, anda terlebih dahulu kenal Allah. Paling kurangnya anda mengenalinya bahawa dia adalah Tuhan yang anda telah menciptakan anda. Itu yang saya sebut tadi. Ya, orang yang jaga kita, yang sara kita pun kita sayang dia, apatah lagi Tuhan yang menciptakan kita daripada tiada kepada ada, yang telah memberi rezeki kepada anda. Ini bila disekat sedikit rezeki daripada kehidupan kita, kita dah tahu betapa susahnya. Habis yang selama ni kita dapat begitu mewah, begitu selesa, kita tak pernah ingat pun, kita tak pernah pun mengucapkan rasa cinta dan terima kasih kita kepada pemberinya ni. Dan memang amat bertuah sekali kerana dia telah memilih anda untuk menjadi seorang Muslim. Subhanallah. Inilah nikmat yang sangat perlu kita hargai. Maksudnya apa? Bila Allah dah rezekikan kita jumpa Tuhan yang betul, bernabi-nabikan yang betul, dapat baca kitab dia, kalamullah, dapat dengar apa-apa yang dia nak pesan pada hamba-hambanya dalam Al-Quran tu. Tuan-tuan, ni sangat Allahu Akbar. Tu yang saya kata dua aci yang belakang rumah tu ketuk loceng jadi orang soleh. Sami tu puluhan tahun, ya, duduk sebelah tokong, sebelah patung yang tak ada apa-apa erti memberi apa-apa. Sesat dia. Kita ni dah jumpa Tuhan yang betul. Subhanallah. Bila bertemu, hargailah pertemuan itu. Dan di antara usaha kita untuk menghargai pertemuan dengan Allah adalah dengan datangkan rasa cinta. Sebab dengan cinta kita akan selesa. Dengan cinta kita akan mesra. Dengan cinta kita akan betah duduk berlama-lama. Tanpa cinta kita akan resah. Tanpa cinta kita akan menyampak. Tanpa cinta kita akan nak cepat lah. Betul tak? Jumpa bos, suka lama-lama. Kecuali bos bagi kita. Bos memang marah kita je. Bos saya dah lah bos cakap tu. Sebab apa? Dan itu dalam tak sedar kita buat pada Tuhan kita. Gesa-gesa sangat solat kita. Sebab apa? Tak cinta, tak seronok. Saya tak berani nak kata tuan-tuan menyampah dengan Tuhan. Tak. Tapi gaya tu gaya orang menyampah dengan Tuhan. Janganlah buat macam tu. Ya, janganlah. Sebab tu adab kita lepas sembahyang, jangan turun lipat sejadah. Istighfar dulu. Ya, ucapkan alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini ucapan ulama, nanti kita jumpa perbahasannya. Ayat memuji Allah kerana apa? Mengizinkan kita sembah dia. Surah Al-Isra ayat 111. Baik Quran tuan-tuan, bacaan lepas beri salam. Ya. Saya dulu pun amal lah, Datuk Guru kita suruh amal, kita amal. Tapi bila kita bahaskan benda kita nampak, oh, itu maksud ayat lepas sembahyang. Kenapa tak isi palu sebut dulu, sebab nak sebut betapa kita sangat mensyukuri Allah atas nikmat kurniaan dapat solat, dapat jadi hamba dia yang Muslim, beriman pada dia. Dah masuk Islam pun ramai tak semayang. Kita dapat semayang Allah pilih. Bukan sebab kita hebat. Ramai ustaz-ustaz pun tak semayang. Ada ke? Mana aku tahu, aku cakap je. Jadi ada. Subhanallah. Ya. Jadi ini keperluan. Mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah melimpahkan ke atas anda kurniaan nikmat dan rahmat-rahmatnya yang tak dapat dibayar dengan langit dan bumi serta seluruh isi kandungannya. Memang nak bayar dengan langit dan bumi pun bukan kita memilihnya. Kan? Jadi begitulah. Allah hanya minta kita duduk dengan dia dalam ruang-ruang yang diprogramkan untuk kita sebagai hamba bertemu dengannya dengan perasaan kasih ini. Dengan benar kenal dan ingat kebaikan Allah, insya-Allah kita akan dapat menikmati rasa kasih pada Allah. Sebab tu kena budayakan sebut alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Ya. Kena sebut zikir-zikir. Kan ada doa yang kata Allah, Allahumma inna adanna likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli rakha'in wa shiddatin asyukrulillah. Ya. Ketika mana lapang, ya, ketika mana sempit pun sebut syukur pada Allah. Sebab semuanya ada hikmah. Sengaja Allah silih gantikan senang dan susah supaya ada kekuatan pada kita. Saya pernah susah,
Saya pernah ditimpa musibah dan kerana itu saya dapat satu benda yang kuat dalam diri saya. Itu. Begitu. Jadi hargai semua dengan mensyukuri Allah dan sebut selalu benda itu. Dan bila mana kita hidup dengan Tuhan, dan kadang-kadang Allah sengaja uji kita supaya kita dekat dengan dia. Itu je. Supaya kita ingat dia. Kan? Manusia ni selagi mana dia hidup dengan kesesaan, dia tak ingat Allah. Cuba. Campak, jatuh dalam laut tengah-tengah dengan kayu sebatang. Masa tu nak jerit apa? Nak tengok handphone? Tak. Dongak langit lah Allah. Tu. Ya. Jadi sebab itulah kadang-kadang Allah sengaja putuskan asbab dari kehidupan kita untuk kita selesa agar kita terus mi'raj, bertemu dengan dia, mengadu pada dia, nampak dia terus dalam kehidupan dan sedar betapa selama ini tanpa dia kita bukan siapa-siapa, tanpa kurniaan dia kita bukan siapa-siapa. Jadi dengan perasaan kasih cinta kepada Allah ni, ibadah solat nanti akan jadi indah. Yalah bang, dating. Jumpa dengan kekasih hati, macam mana rasanya? Indah, berbunga-bunga. Walaupun tak pakai baju bunga. Kerana ayat klise sekarang ni orang banyak. Buat tak pakai baju bunga, tapi dalam hati saya banyak berbunga. Sebab dah berbunga-bunga hati. Yang amat manis, cita rasanya enak, lagi amat lazat. Lalu dia anda akan tenggelam dalam nikmat yang amat kudus, yang amat suci. Dapat mengadu kasih dengan sebenar-benarnya kasih, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih ini sebenarnya di perasaan hati. Dan hati inilah raja. Jadi bila mana kasih itu dah menaungi raja itu, maka dia akan jadi satu nikmat yang sukar untuk digambarkan dengan perkataan. Dan kita perlu dapat benda itu sekurang-kurangnya dalam solat. Dan daripada solat yang sebeginilah kita akan dapat kenikmatan hidup. Walaupun hidup tidaklah terlalu hebat pada pandangan kacamata dunia orang lain. Tapi ketenangan, kebahagiaan yang kita peroleh hasil dari solat yang penuh nikmat ini, akan dapat memupuk rasa hati yang sangat hebat untuk kita tenang sementara hidup di dunia ini. Dan inilah yang Rasulullah dapat. Yang sembahyang sampai bekat kaki. Sampai bekat kaki ni sebab sonok sangatlah. Kita pun main bola sampai bekat kaki itu sebab apa? Sebab tak kira. Janji dapat skor. Bengkak. Urut, main lagi. Sebab dah dapat feel. Jadi begitulah bandingan kita dengan orang-orang yang dapat kenikmatan dunia yang sementara, yang kadang-kadang tak memberi pulangan apa-apa pun. Yang main bola gila-gila sampai bekat kaki kan dapat apa pun. Kalau menang pun dapat pingat emas tu, rencana sebenarnya boleh beli je galung tu. Kan? Tapi jadi juara kampung, itu nama tu. Cinta tu yang menenggelamkan semua mata benda tu. Jadi kita bantu diri kita. Jadi perbincangan ini berkenaan dengan untuk bantu khusyuk, kita kena sembahyang dalam keadaan penuh rasa cinta. Rasa cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dapat menikmati solat dan khusyuk dalam solat. Okey, seterusnya perbincangan lanjutan motivasi untuk meningkatkan khusyuk dalam solat. Kita kena bawa satu perasaan lagi satu, iaitu menaruh perasaan at-ta'zim, iaitu merasai. Ta'zim ni asal perkataan daripada azim. Azim ni besar, artinya membesarkan Allah, merasai keagungan, kebesaran, ketinggian, kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang kita berhadapan dengan. Yang sedang kita hadap ni adalah Allah. Allah yang macam mana? Maha besar, maha hebat, maha sempurna, maha tahu, maha segala. Dan perasaan tu kena ada untuk membantu kita membesarkan Allah. Dan membesarkan Allah, menghargai Allah selayaknya dengan nilai zat dan kesempurnaannya itu. Maka itulah akan membawa khusyuk dalam solat kita. Kita bertemu dengan kasih kita, maka kita tahu apa yang ada pada dia, kecantikan dia, mata dia, kita suka, bibir dia, kita kata cantiknya. Itu yang kita tatap, yang kita hargai, dan kita terus memuji-muji benda itu. Dan kita tenggelam dalam keseronokan. Walaupun duduk di satu kedai warung yang sangat panas kita itu, tak rasa panas tu. Rasa dingin. Macam aircon.
Walaupun dah masuk jam ketiga, kita rasa baru macam minit ketiga. Duduk bersama dengan apa yang kita cinta. Itulah dia. Ya, perasaan membesarkan tu yang kena ada. Jadi perasaan mengagungkan Allah ini hanya akan lahir dalam diri kita dengan kesedaran dan ma'rifatullah kita padanya. Jadi kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah memang Maha Malikal Mulk, pemilik segala kerajaan. Tak besar ke? Ya, kita seorang sultan pun kita dah besarkan. Ya, yang tuan besar siap-siap. Ya, daerah ataupun luak-luak di Negeri Sembilan tu pun kita dah besarkan. Yang di pertuan besar, guru besar pun semua begitu besar. Semua tu untuk merasakan perasaan besar. Sebab guru biasa dengan guru besar lain. Walaupun guru besar tu seorang cikgu perempuan yang kering, tapi kerana jawatan dia guru besar, maka dia dihormati, dia dijadikan tempat rujukan, dan dia yang boleh buat keputusan. Maka Allah yang maha besar ni kena kita rasakan, supaya kita boleh memutuskan segala gangguan, agar kita boleh bertumpu padanya. Dan bila besar dia ada kuasa, bila ada kuasa dia akan beri pulangan yang lebih. Bila dia besar, dia hebat, dia akan beri manfaat yang lebih. Itulah dia Tuhan. Dan dia ni yang paling besar. The most great, ya, full, ya, Al-Akbar, yang maha besar. Jadi sewajarnya kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sikit lah. Ada beberapa perkara yang menghalang kita untuk dapat perasaan ini, tuan-tuan. Ya, ada beberapa perkara. Sebenarnya dalam solat kita ni, kadang-kadang yang menghalang khusyuk ni ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, ya, kerana yang paling besar lah pada saya adalah dosa. Dosa yang tanpa taubat ni, tuan-tuan. Kita masih lagi buat dosa, ya, maka dia tak akan boleh membantu kita untuk membesarkan Allah, mengingat Allah secara konsisten dalam solat. Maka bantulah diri kita sebelum kita, ya, melakukan benda-benda ni, cubalah berazam untuk bertaubat daripada dosa. Sebab dosa ni adalah karat. Karat, kalau skru tu karat, maka dia tak boleh pulas, tuan-tuan. Dia kena kikis skru tu. Cermin pun kalau karat, maka sinarannya tak memancar cantik. Ya, lampu pun kalau dah suram warna ni, dari ganggu dengan benda-benda karat-karat tu, maka dia tak akan boleh menyinar cantik. Maka itulah dia sebabnya. Sebab tu suluhan ilmu ni nur, tapi gangguannya adalah dosa-dosa yang terus kita kekalkan. Maka kita tak boleh merealisasikan atau mentatbikkan, mempraktikkan apa yang kita bicarakan pada hari. Maka ada satu benda yang kita kena buat, ya, bila mana kita bersungguh-sungguh ingin mencapai khusyuk dalam solat, dan ini keperluan kehidupan kita di dunia sementara sebelum kita pergi ke akhirat. Maka kita kena bertaubat, beristighfar dan bertaubat. Ya, analogi tadi Allah pernah sebut kalla bal rana ala qulubihim. Janganlah terus begitu. Ya, tidak sebenarnya. Ayat-ayat kami itu tak cacat. Ya, peringatan-peringatan Allah ni tidaklah, ya, tak memberi kesan sebenarnya. Bal rana ala qulubihim. Tapi ya, adalah kerana bahkan rana ala qulubihim, diselaputi karat-karat pada hati-hati mereka. Kita selalu belajar tu, ya, bab saktah kan, kalla bal rana ala qulubihim. Ya, tapi sebenarnya masuk ke situ saktah tu pun nak bagi rasa. Bahkan yang sebenarnya bukan masalah ayat Quran, bukan masalah peringatan, bukan masalah ilmu, sampai ini tak dapat dipraktikkan. Rana ala qulubihim, karat-karat dosa yang ada dalam hati mereka. Maka yaksibun, yang mereka terus kerjakan, yang mereka terus lakukan dalam kehidupan mereka. Jadi kena bantulah. Ya, saya pun selalu ulang bahawa ketika berhadapan dengan dosa ni, kita kena urus dengan dua benda, iaitu istighfar dan taubat. Ada orang kata, kan sama ke Ustaz? Tak. Istighfar lain, taubat lain, tuan-tuan. Dia berangkai, tapi dua benda yang kita kena fahami cara berbeza. Istighfar artinya memohon keampunan, minta maaf, itu istighfar. Taubat, taubat ni asal perkataannya ada. Ada maksudnya kembali. Audah, kembali pada Allah. Taba artinya raja'ah. Taba ni artinya kembali. You turn back. Ya, waktu Nabi kata an-nadmu taubah, menyesal tu taubat. Istighfar saja dalam hati tak pernah rasa pun, dia buat lagi juga. Itu tak boleh. Itu tak diterima. Dia yang mahalnya taubat. Yang mahal, lebih mahal daripada istighfar adalah taubat, sebab taubat mematikan kerja-kerja dosa.
Sedangkan istighfar sahaja tanpa taubat, dia akan menyebabkan kita terus mengulangi. Ya. Dan ada seorang sahabat pernah tanya Rasulullah SAW, kalau aku bertaubat dari dosa aku akan diampunkan. Rasulullah kata, akan diampun. Allah ni maha menerima taubat. Ya, Allah maha pengampun. Ya. Allah ni ghafur. Ghafur ni daripada istighfar. Siapa minta ampun, Allah ampun. Kemudian sahabat ni tanya, kalau aku buat dosa balik, ya Rasulullah, macam mana? Ya. Maka Rasulullah kata, tetap akan dicatat dosa kamu. Ya. Kalau aku beristighfar lagi, Rasulullah kata akan dipadam. Kalau aku buat balik, Rasulullah melayani lelaki ni bertanya begitu. Begitu pun macam pernah bermain-main dalam akal kita, tak apalah. Ya, taubat, aku bukan taubat itu sebenarnya istighfar. Ya, kemudian aku buat lagi. Istighfar, buat. Istilah kita Melayu, taubat, buat. Taubat artinya dia azam tak nak buat. Maka Allah tetap maha pengampun. Ya. Cuma masalahnya, sampai Rasulullah pujuk begitu, artinya Allah tak pernah kisah pun. Ya. Sehingga dia kata, ila mata ya Rasulullah, sampai bila Allah boleh bersifat menerima taubat hamba-Nya, mengampunkan dosa kita? Rasulullah pujuk begini, inna Allah la yamillu minal maghfirah hatta tamillu minal istighfar. Sesungguhnya Allah tak pernah bosan pun untuk beri ampunan kepada kamu, sehingga kamu sendiri nanti yang akan bosan untuk memohon ampunan. Allah tak kisah, Allah ghafur. Dia bagi, kau minta ampun, dia bagi. Tapi kau ulang dosa, tulis dosa balik. Taubat balik, padam. Buat balik, dosa balik. Masalahnya, dan saya tak ingat, rasanya Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berhadapan dengan lelaki sebini. Ya, bila dia baca hadis ini, dia kata, ya macam mana kalau aku berpendirian macam ni? Dia kata, kamu ya sebenarnya kalau siapa buat macam ni, berdosa, mohon ampun. Buat dosa, mohon ampun. Dia ada satu risiko yang besar. Risiko yang besar kalau dia mati selepas dia mohon ampun, okey. Takut dia mati ya selepas dia berdosa. Ya, selepas dia berdosa. Ingat kisah 99 orang wali. Ya, mati itu yang malaikat berebut malaikat dia. Itu dalam hadis. Saya tak nak panjang. Saya nak habiskan cerita ni. Lalu Sufyan Ats-Tsauri kata, boleh kamu buat begitu? Dengan syarat kamu boleh berinteraksi dengan malaikat maut. Baru boleh kamu buat macam tu. Taubat buat boleh. Cakap, kamu kawan baik dengan malaikat maut lah. Cakap, bro, nanti Roger bila aku mati. Tak apa. Kalau kamu tak ada benda tu, jangan berani-beranilah merisikokan diri kamu sebab ajal kita tak ada. Dan biasanya orang yang bermain-main, dia tak akan dapat rahmat Allah. Ya. Dan konklusinya, siapa yang tak bertaubat, hanya beristighfar dan kemudian beristighfar, dia tak akan dapat rahmat Allah. Bila tak dapat rahmat Allah, su'ul khatimah. So, jangan risikokan diri. Ya. Apa bezanya dan saya dah taubat tapi saya buat balik? Dia sebenarnya hati je, tuan-tuan. Balik pada tadi. Ya. Saya dah berazam nak buat tapi lemah iman, jatuh balik. Azam lagi. Itu yang penting. Ini jangan biarkan perasaan dalam diri kita tu tak ada perasaan menyesal dan ingin konsisten dalam nak jadi hamba Allah. Maka perasaan tu tak apa. Iyalah, kita kuat macam mana pun akan berdosa balik. Kan? Tapi sekurang-kurangnya kita kena ada rasa bertaubat dan beristighfar. Sebab tu lepas main kita kata, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu di hujungnya wa atubu ilaih itu yang kedua tu. Aku mohon ampun pada Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Sedia. Dan bertaubat kepadanya. Jadi untuk bangunkan semua perasaan ini, rasa-rasa ini, ya, kita kenalah bertaubat. Dan tak salah sebelum sembahyang kita istighfar, lepas habis ya sembahyang sunat sebelum iqamat, apa kata kita duduk beristighfar pada Allah, bertaubat, ya Allah, aku ingin nak sembahyang khusyuk, dosa aku banyak, ampunkanlah dosa-dosa aku ya. Gitu. Ya, aku ingin nak rasa cinta dalam menyembah Engkau ni ya Allah, rasa membesarkan Allah, nak khusyuk. Sebab inilah nikmat kehidupan dunia yang sebenar. Ya. Maka kita rayu pada Allah dan itulah dia. Bila mana kita selalu berbalik pada Allah. Berdosa ni perlu. Sebab Nabi Adam pun berdosa. Nabi Adam berdosa. Ya, dan kita tak boleh mengelak pun daripada dosa. Tapi jangan cari dosa. Dah banyak pun dosa. Jangan faham cakap saya tu dengan kata-kata supaya nak berdosa. Tak. Dosa kita dah terlalu banyak untuk ditambah. Tak perlu. Ya. Artinya kalau nak elak daripada dosa tak mungkin. Ya. Jadi kita pun dijadikan atas kata nama inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya.
Dr. Salah Khalid Salah, seorang guru saya di Jordan dulu, dia pernah pesan, di antara maksud khalifah adalah orang yang buat khilaf, ya, orang yang akan siasa buat salah. Dan memang itulah watak manusia yang jadi khalifah. Silap tu memang ada je. Jangan bohong lah siapa. Saya Alhamdulillah sekarang ni tak pernah buat silap. Bohong. Engkau khalifah. Khalifah ni asal pakalnya khalaf. Ikhtilaf apa dia? Bersalah-salahan. Itulah. Sebab tu ulama pun bersalah-salahan. Apa? Bersalah-salah pendapat. Artinya ada yang betul, ada yang salah tu. Itulah sifat kita. Tapi semuanya untuk mengembalikan kepada realiti diri kita yang lemah agar kita membesarkan Allah, ya, mengagungkan Allah, menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kena mulakan yang makrifatullah kita ini dengan pelajari ilmu tauhid dan menambah rasanya lagi dengan perasaan khauf, roja itu dalam pengajian ilmu tasawuf. Pengajian ilmu tauhid dan tasawuf ini dah semakin dipinggirkan. Ya, kita pun tak tahulah. Kita banyak dengar ceramah je hari ni, asal ceramah yang lawak kita suka, ya. Ceramah-ceramah sensasi kita suka. Tapi kadang-kadang basic agama kita, patuhan kita terlalu longgar, tuan-tuan. Jadi hiduplah kita dengan lawak je. Dalam TV penuh dengan maraja lawak. Susah masih buat lawak je, tak sudah-sudah. Kalau tak lawak tak laku. Ya. Kadang-kadang saya pun terpaksa buat lawak bodoh. Saya tahu lawak tu bodoh, tapi kan je lah. Nak bagi sangkut ikan-ikan yang kecil-kecil tu juga kan. Tak apa. Ya, macam-macam cara lah kita. Yang penting tuan-tuan dapat apa yang saya nak sampaikan, insya-Allah. Okey, itu dia. Ya, pengajian ilmu tauhid dan tasawuf ni akan menambah rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah ni Sami, jadi dalam berbisik kita bercerita berdua pun kalau benda tak betul fitnah orang, kita tahu Allah Maha Besar. Ya, jika mana kita kata Rabbi firli warhamni wajburni, dengan nada yang membisik itu pun kita tahu Allah. Kita ketika sujud, kita tahu Allah melihat kita. Hati kita membesarkan dia. Itu yang seronok. Ya. Kita kan kadang-kadang terasa jauh hati bila mana kita buat satu benda yang besar, ya, untuk kasih hati kita. Dia tak tahu. Kita yang letak bunga atas meja dia. Tag bunga tu nama kita, terima kasih tulisan kita tu jatuh. Ya. Dia nak cerita just spoil pula. Tapi dia teka-teka dia cerita kat kawan, dia cerita nama Muhammad lain. Tak menderita bang. 2 minggu menderita bang. Itulah siapa suruh bercerita sangat dengan makhluk. Suka dia. Ya. Inilah cerita-cerita cinta manusia yang tak kesampaian. Kau bercinta dengan manusia memang mesti, tapi cintakan Allah. Cinta yang pasti berbatas. Jangan tak berani untuk mencintai Allah. Ya. Jangan tak berani. Jangan berkira-kira sangat untuk mencintai Allah. Dan dia memang telah mencintai kita pun. Rasulullah pun terlalu mencintai kita. Dua-dua ni, Allah dan Rasul ni terlalu mencintai kita. Kalau nak cerita pada Rasulullah, memang nangis kita Rasulullah. Ya. Simpan doa tu, doa makbul. Ya, Nabi pernah sebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi ni Allah bagi satu doa pasti makbul. Tapi apa Rasulullah buat? Dan aku simpan doa tu. Ya, doa makbul ni, artinya dia kalau nak minta pakcik dia dihidupkan semula masuk Islam. Kan dia sayang pakcik dia yang bila dia kecil. Khadijah tu, yang hebat tu bantu dia. Kalau dia nak ditemankan semula dalam hidup dia. Macam-macam permintaannya, Allah mesti bagi satu permintaan makbul. Tapi permintaan makbul tu dia apa? Dia buat. Ya. Dia simpan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dia simpan untuk jadi aset syafaat untuk umat. Subhanallah. Tuan-tuan kalau dapat satu permintaan daripada sultan, mintalah aku makbul. Agak-agak tuan-tuan buat apa? Permintaan makbul tu. Fikir-fikir sendiri, senyum-senyum sendiri lah. Ya. Bini pun mungkin tak ingat apa. Kan? Rasulullah bukannya bini, tapi satu Rasulullah ni memang genius. Ya, Abu Qari, dia minta satu benda yang satu, tapi rangkumannya besar. Bila sebut umat, Khadijah dapat. Ya, semua umat Muhammad dapat. Isteri-isterinya dapat. Para sahabat semua. Subhanallah. Itu untung. Ya, seorang Nabi yang harisun alaikum bil mu'minina ra'uf rahim. Sangat lembut dan sangat sayang pada kita. Rahim tak cuma sifat Nabi tau. Bukan sifat Allah tu. Sifat Nabi yang sangat penyayang pada kita. Allahu Akbar. Seterusnya kita masuk perbincangan selanjutnya. Iaitu menaruh perasaan haibah. Ini pun lebih kurang sama. Al-haibah itu maksudnya merasa perasaan hebat Tuhan kita. Ya, dan al-khawf, dan bimbang takut kita padanya. Ya, rasa hebat dan rasa gerun.
biasalah kita bila berhadapan dengan orang yang gagah perkasa, kita akan rasa gerun. Ya. Jadi perasaan ni dia bercampur baur dan menyebabkan perjalanan jauh bukan untuk berkecamuk, tak. Untuk kita kekal dalam perasaan yang bermacam-macam ni agar bersama dengan Allah. Kejap kita risau kalau Allah murka dengan kita, Allah Maha tahu, jadi dia tak selesa, tak boleh tak terima amalan-amalan kita. Kadang-kadang kita merasa hebat pada Tuhan kita sebab apa, bersama dengan kita yang lebih kurang ni Allah ada kehebatan dia boleh mengampunkan saja. Ya. Walaupun kita ni tak ada buat banyak kebaikan, kalau dia nak masukkan kehebatan dia boleh je masukkan kita dalam syurga dengan rahmatnya. Jadi perasaan tu bercampur, itu yang kena bawa. Supaya terus fokus kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekiranya sembahyang anda tidak diterima Allah, kita rasa bimbang. Ini perasaan khauf. Ya. Jadi perasaan takut dan gerun kepada Allah ni pun akan lahir dalam hati dengan adanya kesedaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada ma'rifatullah. Asas ilmu tauhid tu memang kena ada. Kalau kita dapat bawa perasaan, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya sesungguhnya yang takutkan Allah itu dari kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Al-ulama itu adalah sifat kepada ibadihi. Ibadihi maksud hamba-hamba Allah. Ya, kalau seorang al-abdul alim, kalau ramai ibadun ulama'ud. Jadi bukan para ulama ni. Kalau terjemahan kitab ni para ulama, ialah, tapi di sudut kefahaman kita jangan ingat ulama aja, tak. Orang yang ada ilmu maksudnya. Ya. Ulama ni adalah plural kepada singular alimun. Alimun seorang yang alim. Kalau ramai orang alim, dia panggil ulama. Tapi orang Melayu, bila orang tu banyak ilmu, dia panggil ulama, walaupun seorang. Ini penyalahgunaan bahasa Arab daripada bahasa Melayu. Dia tu seorang ulama. Orang Arab dengar pening. Seorang ulama aja ni pula, seorang alim je lah. Tapi itulah bahasa kita. Ya, seorang ulama. Tak apalah. Mungkin di sudut kinayahnya nak menggambarkan hebatnya ilmu dia seorang macam orang ramai. Itu boleh lah, di sudut balaghah boleh di situ. Tapi kita nak cerita kat sini, tuan-tuan jangan rasa terpinggir pula. Yang takut Allah hanya Allah. Tak, orang-orang yang ada ilmu tentang Allah yang akan takut dengan Allah. Itu maksud ayat ni. Ayat surah Fatir 28 ni bercerita hanya senya. Tapi innama ni kena faham betul-betul, tuan-tuan. Innama dengan inna ada sedikit beza. Bezanya sangat besar, bukan sedikit. Saya tarik balik perkataan sedikit. Inna sesungguhnya. Innama hanya sesungguhnya. Sesungguhnya hanya ini je. Kalau sesungguhnya saja, maksudnya sungguh, pasti benda ni. Innallaha sami'un basir. Pasti sungguh Allah tu maha mendengar, maha melihat. Tapi kalau Allah kata innama, sesungguhnya hanya ini je. Apa dia? Cerita dia. Yakhsyallah, yang takutkan Allah min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya, al-ulama, yang ada ilmu. Kita takkan takut Allah kalau kita tak ada ilmu tentang Allah. Jadi tak boleh tidak. Sebab tu saya kata pengajian ilmu tauhid, ya, pengajian akidah ni, ma'rifatullah ni wajib. Kita kena ada, ya, usahakan supaya kita dapat memberikan hak jiwa kita kepada penciptanya. Kalau tidak pun sampai bila-bila kita tak rasa kehebatan Allah, kebesaran Allah, tak pernah rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita pada benda-benda yang boleh memberi kesan sedikit dalam hidup kita pun takut. Kita sebab apa takut dengan tu? Kalau pun tak pernah nampak hantu pun. Ya, mungkin kot ada orang pernah nampak hantu. Sebab apa? Sebab dia memberi kesan pada diri kita. Kena cekik mati, kan? Kena cucuk perut, ya. Nanti dia apa? Dia gigit leher kita lah, terbayanglah. Tak pernah lagi masuk surat khabar ada orang mati kena gigit hantu, kan? Leher berdarah, putus kepala, itu kena perompak. Tapi sebab kita ada ilmu tentang tu, jadi kita takut lah. Okey? Seorang yang kenal harimau dan dia tahu harimau tu apa, ya, perangai harimau, makan harimau, maka dia akan takut dengan harimau. Tapi seorang yang tak kenal harimau, budak umur 2 tahun, dia nampak harimau, dia kejar harimau. Sebab apa? Itu dia ingat miau-miau kan harimau. Macam sama je kan. Harimau pun boleh jadi lari. Kita pelik budak ni kan. Subhanallah. Jadi begitulah. Kita tak akan mampu memberi hak kepada sesuatu melainkan kita kenal. Dan ilmu ni makrifah. Ilmu ni kenal. Ilmu ni maksudnya pengenalan kita kepada sesuatu. Tahu kita tentang satu benda.
Jadi kalau kita dengan Tuhan kita pun tak berapa nak kenal, maka akan berlakulah benda-benda yang cacat pada jiwa kita, iaitu tak takut Allah, tak besarkan Allah, tak sayang Allah. Ya, dulu saya mula-mula mengaji lah lepas sekolah rendah, bila mengaji tentang yang agama ni, kata mana nak sayang Allah. Pelik, benda tu pelik. Sebab tu saya bawa dari perasaan tu, sebab perasaan saya umur 12 tahun tu. Saya faham ada orang-orang yang masa susah nak sayang Allah, susah. Tapi kita bawa analogi-analogi begini supaya kita dapat faham keperluan perasaan-perasaan itu, supaya kita dapat jadi hamba Allah. Dan ketika solat, kita dapat khusyuk mengerjakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seterusnya perbincangan selanjutnya perkara yang ketujuh. Saya akan sampai pada ketujuh lah insya-Allah. Yang bersama dengan perasaan cinta, membesarkan Allah, ya, merasakan kehebatan Allah dan juga takut kepadanya, pada murkanya, ya, penolakannya, kita kena juga taruh perasaan roja. Ya, ar-roja. Ar-roja ni dieja dengan ra, jim, alif, hamzah. Maka sebutannya memang roja. Ya, tak payahlah rojak ke rojak ke rojak ke, bukan. Bila akhiran hamzah, dalam bahasa Arab, dia memang berbunyi macam akhiran K dalam bahasa Melayu. Itu kita sebut mak kita apa? Mak. Ada orang Melayu sebut mak pergi mana? Itu bukan orang Melayu tu. Ya, atau makok. Itu aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Kalau aku bro pula kan. Tak ada orang Melayu, dia bahasa tak lidah je. Dia tak ada mak pelik. Ya. Dia boleh cakap mak je gitu. Lemak. Sebab tu saya kata, sebab apa saya sebut begini, kadang-kadang ada orang kita sebut satu benda yang over, tak kena jadinya tuan-tuan. Ya, kita kena letak perasaan rojak kepada Allah. Kata nak dengar jadi lemah lah. Sebut tak betul. Rojak macam rojak mamak tu. Yalah, sebutan dia sama, rojak. Rojak artinya harap pada Allah. Kan kita sebut dalam Al-Quran pun kan, wa anzala minas sama'i ma'. Tu? Mak juga. Bukan mak. Ambil akhiran hamzah memang sama. Jadi ini pun rojim alih hamzah. Maka sebutannya mak, rojak. Okey, itu rojak. Rojak ni dalam bahasa Arab bukan rojak mamak. Ya, bukan rojak betis, bukan rojak buah, bukan rojak ya campur mi special rojak. No, bukan yang dengan cendol kita makan tu, bukan. Rojak ni maksudnya harap. Ya, harap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba antara adab dia kena mengharap pada Tuhannya. Sebab apa? Dia tak dapat nak menjadikan, nak memiliki apa yang dia nak, melainkan dengan kurniaan dan ihsan, ya, izin daripada Tuhan. Maka dia kenalah berharap. Dan Allah suka berharap pada hamba-hamba yang kekal berharap padanya. Dan selagi mana kita menggambarkan harapan tu makin besar, makin Allah sayang pada kita. Dan kadang-kadang ya, ada satu hadis yang saya tak ingat lafaznya, tapi bercerita tentang Allah ni kadang-kadang benda yang kita minta, yang kita harap tu dia tak bagi. Sebab apa? Dia terlalu seronok dengan rayuan, permintaan, rengekkan, rintihan hambanya tu. Sebab ketika mana kita merengek dengan Tuhan, rengek dengan lelaki sekali dua, lelaki layan lah. 3-4 kali dia menyampah. Tu manusia. Sebab manusia dia tak cukup. Ya kan? Awet 3-4 kali minta duit, tak layak kita. Sekali nampak manja lah, 2 kali okey. 3 kali minta baju yang sama, tak tahan aku. Sebab kita tak cukup. Tapi Allah ni, oleh kerana dia maha kaya, kadang-kadang ya, dia beri dan dia sekat supaya kita merengek. Dan bila kita merengek tu, dia suka dan dia tak bagi. Dan setiap kali rengekkan kita tu berpahala, diganti nanti dengan satu yang lebih besar. Maka jangan berhenti merengek dengan Tuhan. Ada hadisnya. Rasulullah kata, Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah ni suka pada Allah yang merintih berdoa. Jadi doa tu jangan nadanya keras. DJS kita suara sedap, jadi doa tu bagi sayu-sayu. Itu sunnah. Ya. Doa memang kena sayu. Tak boleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana faghfir lana. Itu nak gaduh bang. Ya, bentang bajet pun tak boleh pakai suara tu. Tu agak-agak lah. Kalau jadi imam pun tolong nak bantu sikit. Jemaah bagi fil. Nak nangis tak boleh.
Nak nangis macam mana? Nak sayu macam mana? Nak berintih macam mana? Suara gitu. Nada gitu. Tolonglah ubah. Buatlah suara yang saya pernah dengar seorang imam berdoa lepas sembahyang, saya nangis. Sebab intonasi dia terlalu menyentuh. Dia doa biasa je tuan. Doa yang biasa kita baca, Rabbana, ya, zalamna anfusana, tapi dengan nada yang kena. Jadi kita terasa di bawah. Itu. Jadi tolonglah merayu pada Allah. Rugi siapa tak merayu pada Allah. Siapa merayu pada Allah, ya, ketika sembahyang tu dengan perasaan harap, merayu, ya, Allah suka dengan dia. Sebab kita mentuhankan dia. Faham bahasa saya tu? Saya tak ada bahasa apa pun itu. Kita mengiktiraf ketuhanan dia sebagai Tuhan yang sepatutnya memang kita minta pada dia je. Itu maksudnya. Jadi tolonglah, ya, ketika mana kita memperkenalkan, kita baru belajar tajwid Ustaz, Fatihah hantar macam mana. Tapi ketika baca Fatihah dalam solat, apa kita harap, ya Allah, terimalah aku. Ya. Sebab tu orang masuk Islam pun, orang baru mu'alaf, Allah tak terima tak sembahyang dia? Terima seadanya dia. Dengan bahasa apa yang dia mampu. Sebelum dia sempat belajar lah. Kan Tuhan kita maha bertolak ansur, maha penyabar, maha menerima, ya, maha memerhati, maha merahmati, maha lembut, maha penyayang, pengasih. Subhanallah. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita sembahyang dengan perasaan kering, tak ada rasa apa-apa, kita rugi. Jadi tolong bantu diri kita sendiri dengan solat, dengan perasaan harap pada Allah Subhanahu wa taala. Ulang selalu doa ini. Dan pada saya, doa muka surat 227 ni elok hafal. Sebelum sembahyang ada ulama tersebut, Ilahi anta maqsudi. Ilahi anta maqsudi. Ya, wa ridhaka matlubi. Senang dah. Maksudi kata kita dah maksud. Ridha pun, ya, kata kita dah. Ilahi, biasa dengarkan. Anta, engkau. Maksudi, tujuan aku. Maksud aku. Maksud ni, qasad ni tempat tuju lah. Ya. Hala tuju aku. Wahai Tuhan aku, engkaulah, ya, hala tuju aku. Wa ridhaka. Ya. Dan keredaan engkau, ya Allah. Matlubi, harapanku. Ya. Tuntutan hati aku. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Elok juga sebelum sembahyang, lepas baca qul a'udzu binnas ataupun isti'adzah, kita kata ilahi anta maqsudi. Fahami, ya Allah, ya, engkaulah tujuan hati aku. Wa ridhaka matlubi, dan keredaanmu lah harapan aku. Fokus hidup aku, keperluan hidup. Itulah kesempatan yang sempat kita bicarakan, ya, pada tengah hari ini, cara 4, 5 dan 6, 7. Banyak juga hari ini kita bicarakan. Ya, moga-moga dia menambah faham dan menambah lagi pedoman untuk kita mengusulkan khusyuk yang selayaknya kita persembahkan dalam solat kita. Ingat pesan Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti dah berjaya orang-orang yang dah beriman dengan Tuhan. Ya, tapi dengan ciri yang pertama, allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kita masih, ya, jadi orang beriman yang belum berjaya sekiranya kita belum pernah pun solat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu, setakat ini dulu. Semoga ada kebaikannya. Saya pulangkan majlis ini, ruang ini kepada DGS kita untuk mengulas apa-apa yang sewajarnya diulas. Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sungguh bahagia insan yang menemui cinta sejati, ibarat tasbih dengan pengikatnya. Terajut menjadi untayan yang akan disentuh satu demi satu oleh insan yang bibirnya sentiasa basah akan cinta kepada Rabbnya. Itu sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Haili perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Bagaimana nak menambahkan rasa khusyuk di dalam solat. Cinta kita kepada Allah. InsyaAllah moga-moga di dalam cinta tidak ada yang mengganggu antara kita dengan Ilahi. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton daripada awal sehingga akhir. Moga-moga manfaat ini akan perolehi untuk kita semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada tim PKIL KWSP yang menaja program ini sangat-sangat bermanfaat. Grab pahala Road to Jannah. Sekali lagi terima kasih Dr. Rahili. InsyaAllah panjang umur dan murah rezeki diizinkan Allah. Kita jumpa lagi. Salah silap harap dimaafi. Moga dakwah dan pertemuan ini diberkati. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.